Baik, selamat pagi juga kepada para penonton kami yang berada di Sabah, dan kita tahu Sabah begitu cantik dan begitu kaya dengan kawasan tarikan pelancongan, dan pasti juga dikurniakan dengan pulau-pulau yang sangat memukau ya. Dan kita juga ingin bercerita pagi ini tentang satu inisiatif untuk memastikan kelestarian hidupan marin di Sabah. Jadi di studio pagi ini saya ingin memperkenalkan tamu. Terima kasih dan selamat datang kepada Encik Ahmad Zaki Abu Bakar yang merupakan pengarah Pejabat Kementerian Pelancongan dari negeri Sabah. Selamat datang, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kalau cakap tentang Sabah ni ya, pulau-pulau dia memang cukup menakjubkan. Ya, betul. Dan inisiatif Tukun yang dibuat ini telah bermula pada April lepas. Ya, saya. Dan apa perbezaan projek Tukun ini berbanding sebelum-sebelum ini, Cik Zaki? Okey, secara umumnya Tukun Tiruan ini merupakan satu struktur buatan manusia yang dibuat di bawah air, yang bertujuan untuk dia ada beberapa tujuan lah. So di antaranya untuk membantu meningkatkan ekosistem hidupan marin. Ya. Tetapi kadang-kala kalau kita buat dengan kaedah yang salah, ia akan menjejaskan pula. Ya. Okay? So Tukun Tiruan yang telah kami bangunkan ni menggunakan adalah lebih mesra alam, yang penting murah dan praktikal. Di mana kita telah menggunakan adunan simen biasa dengan lumpur bakau untuk dijadikan sebagai elemen gam ataupun pelekat kepada batu bata ini. Saiz dia bagaimana, Cik Zaki? Okey, saiz dia lebih kurang dalam 4 kaki, tapi dia bergantunglah sebenarnya, dia bergantung oleh kerana dia merupakan batu bata, dia bergantung kepada desain kita sendirilah, bagaimana kita ingin, sebesar mana kita ingin membuat tukun tersebut. Dan apa antara perancangan awal sebelum bermulanya projek ini pada April lepas? Ini kami bawakan kepada anda visual bawah air ataupun dasar lautan di Sabah yang cukup memukau, dan ini antara usaha berterusan pastinya. Tapi sebelum dimulakan pada April lalu, apa antara faktor-faktor yang diambil kira? Okey, sebelum kita memulakan projek tersebut, di antara faktor-faktor yang diambil kira adalah dari segi lokasi. Ya. Lokasi di mana kita kena melihat kawasan yang berarus, ya, kawasan yang agak berarus, dan juga kawasan yang tidak mempunyai terumbu karang. Dia kosong, kawasan yang lapang lah. Kerana kalau sekiranya kita membuat kawasan berhampiran terumbu karang, ia akan menarik ikan-ikan yang sepatutnya tinggal di terumbu karang ke kawasan tersebut, dan ini akan mengganggu ekosistem tersebut. Ya, betul. Dan bila dilihat perbezaan kawasan-kawasan ini, berapa banyak pula dari segi jumlah tukun itu yang telah pun diletakkan setakat ini? Okey, kita telah bermula dengan 4 tukun tiruan. Ya, so idea utama projek ini adalah untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha pelancongan dan juga pengusaha-pengusaha resort untuk menjual program ini sebagai satu package volunteerism, di mana para pelancong akan datang untuk membayar dan membuat kerja-kerja sukarela dalam pemilihan tukun tersebut. So dengan itu kita akan mendapat tukun tiruan secara percuma lah. Ya, dan sebenarnya kita juga ramai juga sedia maklum bahawa banyak penyelam-penyelam scuba yang memang cintakan dasar lautan Sabah, memang tidak putus dengan kunjungan sampai di Pulau Sipadan masih lagi ada had ya, berapa ramai yang boleh masuk. Ya, Pulau Sipadan masih ada had. Dan untuk ini apa kelayakan ataupun keperluan yang ada, persiapan dari segi penyelam itu sendiri sebelum mereka mendaftar untuk menjadi sukarelawan? Sebab niat itu ada bagus, tetapi apa yang mereka perlu ada untuk membolehkan mereka menjadi sebahagian daripada projek ini? Secara umumnya mereka perlu mendapat lesen menyelam lah. Padi, Nawi. Daripada badan-badan yang boleh mengeluarkan lesen. So peringkat open water pun sudah memadai lah. Kerana projek-projek ini tidak memerlukan kawasan yang agak dalam. Bila Encik Zaki sebut tentang kalau kaedah yang salah boleh memberikan kesan kepada ekosistem dasar lautan itu, apa yang dimaksudkan dengan kaedah yang salah itu? Okey, salah satunya ialah apabila kita menggunakan tayar. Sebelum ni ramai orang dia menggunakan tayar. Dan apa masalah dengan tayar? Dalam jangka masa yang hasil kajian menunjukkan bahawa dalam jangka masa yang panjang tayar ni boleh mengeluarkan sisa toksik. Dan ada juga setengah-setengah tu dia menggunakan kabel tie untuk mengikat batu-batu tersebut. Dan itu pun kita tahulah plastik ni tidak berapa mesra alam dengan So itulah kita menggunakan kaedah yang lebih mesra alam lah.
Dan bagaimana pula dari segi, sebab tukun ini bila dah dibiarkan di dasar lautan itu dibiar begitu saja, tidak ada penyelenggaraan dan sebagainya. Dari segi pemeriksaan dari semasa ke semasa, apa yang penyelam akan periksa pada tukun tersebut bila mereka turun menyelam? Okey, baru-baru ni kita juga telah membuat satu program di mana kita dapati bahawa di kawasan setempat, penduduk setempat kan, mereka ada satu kaedah lain yang merupakan satu komplement kepada setiap tukun, di mana mereka namakan dia sebagai payau. So payau ni merupakan satu kaedah di mana dia katakanlah tali sepanjang 15 meter dan di atasnya itu merupakan pelampung lah. So di pertengahan tu dia akan ikat beberapa jenis kayu yang terpilih lah dan daun. Dan ini dapat mempercepatkan lagi ekosistem marin di kawasan tersebut. Dan apabila payau tersebut reput, ikan tu tetap ada di sana. So hasil dapatan kami mendapati ikan-ikan yang lebih besar tertarik ke kawasan ni. Kita akan mengadaptasi, next program pula kita akan mengadaptasi konsep tradisional tersebut di tukun kami lah. So untuk memastikan lebih banyak ikan yang akan datang dan besar-besar. Jadi konsepnya sama lebih kurang macam kalau di Pantai Timur kita letak banyak unjang yang ada bambu ataupun bulu tu, tapi cuma tak ada daun lah. Tapi yang payau ini dia diserta dengan daun. Beberapa jenis daun, antaranya daun nipah. Okey, ini antara contoh. Ini antara contoh yang telah kita bina pada April lepas. Untuk sekali turun menyelam, berapa lama masa yang diambil untuk meletakkan tukun ini? Biasanya satu selaman mengambil masa lebih kurang 50 minit. Kerana bergantung kepada kedalaman. 2 tank ke macam mana? 1 tank saja. 1 tank. Kalau saya kena pakai 2 tank. 1 tank ya. Ini apa pula proses pembuatannya? Okey, tadi itu proses mengadunkan lumpur dengan simen. Program ini juga telah melibatkan para pelajar-pelajar daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta. So kita telah melibatkan mereka yang mengambil kursus dalam industri dalam pelancongan untuk turut samalah membantu dalam program ini. Bagaimana pula penyertaan dari pelajar-pelajar dalam jurusan sains marine? Okey, tukun yang kita bangunkan ni dia bukanlah sesuatu yang saintifik, kan? Dia adalah sesuatu yang mudah dan semua orang boleh buat. So itulah kita cuma perlukan pelajar-pelajar daripada bidang pelancongan lah. Dengan harapan apabila mereka bekerja di resort-resort ataupun di tempat-tempat lain, mereka boleh membawa idea ini kepada pihak pengurusan lah untuk dibangunkan. Dah bermula pada bulan April, sekarang dah bulan Jun. Untuk kehadapan ini, apa lagi dalam rancangan terdekat bagi Tourism Sabah? Okey, sebenarnya program ini adalah di bawah kita namakan program Volunteerism and Insipadan. So idea program Volunteerism and Insipadan ini adalah untuk melihat negeri Sabah sebagai satu diving trail. Kerana sebagaimana saya lihat, satu Sabah itu merupakan satu pusat selaman. Kan? Di mana terdapat banyak lagi tempat-tempat yang belum diterokai dan juga baru diterokai itu memang tidak berapa terkenal. So dengan adanya program-program ini, kita membuat beberapa aktiviti-aktiviti lah, di antaranya penanaman tukun tiruan dan dengan aktiviti ini kita mengharap dapat menjana publicity untuk memperkenalkan diving site yang baru lah. Banyak penyelam antarabangsa yang menyenaraikan Sipadan sebagai top 3 ataupun 3 teratas di dunia. Dan bagaimana pula dengan keadaan, sebab ada juga yang bertanya di laman Twitter kami, apakah kawasan lautan itu perlu yang tenang ataupun yang ada arus? Sebab ini di luar kawalan. Okey, kebiasaannya kawasan yang mempunyai banyak arus mempunyai koral yang lebih cantik lah dan mempunyai ekosistem yang lebih cantik lah. Itu secara so Sipadan ni dia merupakan satu kawasan yang cukup indah. Itu yang sukar untuk saya katakanlah, tapi cukup indah lah. Memang kena dilawati. Memang kena dilawati lah. Bagaimana pula dari segi usaha untuk mendapatkan sumbangan pihak korporat misalnya untuk memastikan lebih banyak material lagi dapat dibina dan dapat diletakkan sebagai tukun? Okey, next step, langkah seterusnya kita juga adalah untuk menggalakkanlah mana-mana sektor-sektor swasta untuk turut sama menyumbang di dalam usaha kita ini. Dalam masa 2 bulan ini, apakah dapat dicatatkan sebarang perbezaan ketara di kawasan yang telah diletakkan tukun tersebut? Okey, sebenarnya semasa kita bina tukun tu pun, kita sudah akan nampak ikan-ikan yang berehat di batu-batu tersebut. Itu merupakan satu pengalaman yang agak unik lah. Okay? Tetapi secara umumnya kita memerlukan dalam 6 bulan untuk melihat sebarang perbezaan lah. Di mana dia akan memulai dengan pertumbuhan lumut-lumut.
So itu merupakan satu petanda yang positif. Ya. Adakah pelancongan Sabah yang pertama kali mengadakan ataupun meletakkan tukun seperti ini berbanding dengan negeri lain? Okey, saya percaya dan yakin kaedah kami ini merupakan yang pertama lah. Kalau bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Ya. Yang mana kita menggabungkan yang saya kata tadi elemen simen dengan lumpur bakau dan sebagai perbandingannya untuk menjimatkan kos setengah orang dia menggunakan epoksi, gam epoksi, di mana gam tersebut agak mahal lah, mungkin dalam satu tin kecil RM50. Wow. Tetapi dengan kaedah ini kita boleh menghasilkan kuantiti yang sama mungkin dalam kos 50 sen. Dan bagi mereka yang ingin menjadi sebahagian dari projek ini, adakah ada laman web rasmi ataupun Instagram rasmi yang mereka boleh pergi untuk mengetahui lebih banyak maklumat lagi? Okey, buat masa ni kita punya hashtag lah. Hashtag kita untuk Facebook, hashtag kita hashtag #NINSIPADAN. 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 Juga di Instagram juga ada saluran yang sama? Ya. Dan jadi kelayakannya sekali lagi boleh menyelam dan mempunyai sijil open water pun dah boleh, minimum. Dah boleh, minimum open water. Ya, saya. Dan bagaimana pula dari segi usaha untuk mempromosikan lagi usaha ini, sebab kita tahu bila cakap tentang volunteerism bukan saja dari Malaysia, dari luar negara juga sanggup terbang dari jauh untuk mendapat pengalaman tersebut. Jadi itu pula bagaimana? Okey, antara langkah seterusnya adalah kita akan membangunkan pakej-pakej pelancongan berkonsepkan volunteerism kerana sebagaimana yang kita ketahui kalau di negeri Sabah kita ada pakej-pakej volunteerism di atas darat lah, ya, sort of to say, atas darat, di mana para pelancong datang untuk membantu penduduk kampung bergotong royong, kadang-kadang bina tadika sekalipun. So kita melihat untuk membuat satu pakej pelancongan untuk penyelam, membuat kerja-kerja volunteerism, dan tukun tiruan ini merupakan satu model lah untuk dibangunkan. Jadi kalau tak ada background dalam nak membina sekalipun boleh ada trainer ataupun ada pelatih-pelatih yang boleh membantu Ada. Ya. Dia sepanjang tahun ke cuma ni Encik Zaki? Program ni program cuma satu kali lah kan, dan dalam perbincangan tu dengan pengusaha-pengusaha resort yang lain lah untuk dijadikan sebagai satu package volunteerism. Baik, terima kasih kerana sedia bersama kami pagi ini. Dan bagi anda yang baru sahaja berkenal-kenalan dengan aktiviti selam scuba ataupun juga inginkan menjadi sebahagian, kalau tak menyelam pun, kalau tolong buat pun boleh, Encik Zaki. Okey, baik. Dan ini antara usaha terbaru juga yang sangat inovatif untuk memastikan kelestarian hidupan marin. Dan selepas ini kalau dari Sabah kita nak ke Terengganu pula. Ada satu lagi acara yang akan menarik berlangsung sebentar lagi.